Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang tetamu-tetamu syurga. Selamat datang tetamu-tetamu Ramadan. Alhamdulillah kita ditemukan Ramadan hari ke-7 dan kita akan meneruskan tadabbur Al-Quran untuk juzuk yang ke-7. Masih dipetik daripada surah Al-Maidah. Namun sebelum itu kita akan menyusuri kisah Rajaan Najasyi. Nama Asyama bin Abjar atau gelarannya An-Najasyi sentiasa bersedia melindungi orang yang dizalimi. Beliau belajar daripada sejarah pahit hidupnya. Menyusuri sejarah hidupnya, beliau merupakan anak tunggal kepada raja di Hafsyah pada ketika itu. Ayahnya dibunuh dalam satu komplot jahat untuk menggulingkannya. Kemudian, beliau diasuh oleh bapa saudaranya yang menggantikan tahta kepada ayahnya selepas itu. Beliau membesar menjadi pemuda yang berkarisma dan berkepimpinan. Para pembesar Hafsyah risau jika pemuda itu diangkat menjadi raja kelak, bangkit menuntut bela di atas kematian ayahnya. Maka mereka menghasut raja agar membunuh Asyama. Mendengar permintaan tersebut, raja sangat murka dan berkata, "Sejahat-jahat kaum ialah kamu. Dahulu kamu membunuh ayahnya dan kini kalian memintaku membunuhnya. Demi Tuhan, aku tidak akan melakukannya." Raja tidak berdaya menghadapi tekanan dan paksaan para pembesarnya. Baginda terpaksa mengusir Asyama ke tempat yang jauh dan asing. Tidak lama selepas itu, tiba-tiba terjadi peristiwa di luar dugaan. Badai mengamuk disertai hujan yang sangat lebat. Sebatang tiang roboh lalu menimpa raja yang sedang berduka dengan pengusiran Asyama, lalu menyebabkan baginda mangkat. Rakyat Hafsyah bingung untuk memilih raja baru. Kesemua 12 orang putera, seorang pun tidak layak dan sesuai untuk dinobatkan sebagai raja. Mereka berasa begitu cemas dan gelisah, lebih-lebih lagi setelah mendapati negeri-negeri dari pihak jiran menunggu kesempatan untuk menyerang. Lalu mereka bergegas mencari Asyama dan membawanya pulang ke Hafsyah. Lalu mereka meletakkan mahkota di atas kepalanya dan membaiyahnya sebagai raja. Mereka memanggil Asyama dengan gelaran An-Najasyi. Baginda memerintah Hafsyah secara baik dan adil dan segala bentuk kezaliman dihapuskan kerana baginda sendiri pernah merasai dizalimi. Seterusnya adalah surat kepada Raja An-Najasyi dari perwakilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke Hafsyah bersama isterinya Khadijah binti Khuwailid. Baginda juga 2 kali pergi ke Syam atau sekarang kita kenali sebagai Syria dan juga Yaman yang dikenali sekarang sebagai Bahrain. Membawa dagangan untuk berdagang di Hafsyah. Walaupun Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf, tetapi pernah mengirim 6 keping surat mengajak raja-raja ketika itu memeluk Islam. Kebanyakan surat ditulis oleh Zaid bin Thabit. Rasulullah mengutuskan surat kepada Raja Najasyi berhubung wakil baginda bernama Ja'far ibni Abi Talib. Surat itu dibawa oleh Ammar bin Umayyah Ad-Damri. Surat kemudian dari itu telah dibalas selepas menerima kunjungan Ja'far bin Abi Talib dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Beliau juga mengirim adiknya yang bernama Ariha bin Ashham bil Abjar. Hijrah pertama ke Hafsyah. Rasulullah SAW berasa pilu melihat dahsyatnya kezaliman yang dilalui oleh kaum muslimin di Makkah. Baginda berkata kepada mereka, di negeri Hafsyah terdapat seorang raja yang bertahta yang tidak suka berlaku zalim. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di istananya sehingga Allah membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian daripada kesulitan ini. Atas dorongan Rasulullah SAW, berangkatlah rombongan pertama Muhajirin dalam Islam yang berjumlah 80 orang ke Hafsyah. Di negeri baru itu mereka mendapat ketenangan dan keamanan. Mereka bebas menikmati manisnya takwa dan ibadah tanpa sebarang gangguan.
Usaha menghasut Raja An-Najasyi. Seterusnya adalah usaha untuk menghasut Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi walaupun masa ketika ini menerima pelarian, dia menerima pelarian, dia kira protect, memelihara pelarian Islam Muhajirin ni, walaupun dia ketika itu adalah seorang raja Kristian. Seterusnya disebabkan puak-puak yang tidak berpuas hati itu, dia mula menghasut Raja An-Najasyi. Pihak kafir Quraisy tidak senang hati melihat keamanan muslimin di Hafsyah. Mereka mengirim 2 orang utusan berkarisma kepada Raja An-Najasyi dan kedua-duanya mahir berdiplomasi. Mereka iaitu adalah terdiri daripada Amru bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Mereka berangkat dengan membawa hadiah-hadiah dalam jumlah yang sangat besar untuk Raja An-Najasyi. Tidak lupa juga hadiah untuk para pembesar-pembesar tinggi Hafsyah yang sudah sedia maklum menyukai barang-barang dari Mekah. Sesampainya di Hafsyah, mereka berdua terlebih dahulu berjumpa dengan para pembesar-pembesar. Mereka telah menyuap para pembesar tersebut dengan hadiah yang dibawa. Mereka berkata, di negeri tuan ini telah tinggal sejumlah pengacau dari kota kami. Mereka keluar daripada nenek moyang dan memecah belahkan kesatuan antara kami. Jika kami menghadap An-Najasyi untuk membicarakan masalah ini, kami mohon kalian semua agar menyokong kami untuk menentang agama mereka tanpa bertanya apa-apa. Kami ialah kaum mereka dan kami lebih mengenali siapa mereka dan mengharapkan agar kalian sudi menyerahkan mereka kepada kami. Setelah memilih masa yang tepat, Amru bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah menghadap ke Raja An-Najasyi. Mereka bertindak terlebih dahulu dengan sujud menyembah seperti yang biasa dilakukan oleh orang Hafsyah. Mereka sujud dulu Raja Al-Najasyi. Raja An-Najasyi menyambut kedatangan mereka dengan baik kerana baginda sudah mengenali Amru bin Al-As. Lalu utusan Quraisy memberikan hadiah-hadiah yang hebat disertai kiriman salam daripada pembesar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ingat lagi tak kisah Abu Sufyan? Perang Uhud yang kita bicarakan sebelum ni? Inilah pembesar kafir Quraisy. Keadilan An-Najasyi. Raja An-Najasyi tidak tergopoh-gapoh dalam membuat sebarang keputusan. Baginda meminta pendapat para pembesar terlebih dahulu untuk bertujuan meraihkan mereka. Ternyata mereka beria-ria menyokong utusan Abu Sufyan itu. Namun begitu, Raja An-Najasyi tidak mudah terpengaruh. Baginda telah memanggil kaum muslimin ke istana. Kaum muslimin hadir ke istana dengan penuh adab. Mereka berdiri di suatu sudut. Amru bin Al-As menoleh ke arah mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tidak sujud kepada raja?" Mereka menjawab, "Kami tidak sujud kepada sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala." Raja An-Najasyi mengagumi kata-kata itu. Baginda bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib, "Adakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi itu tentang Rabb-nya, tentang Tuhan lah. Tentang Rabb tu Tuhan lah." Beliau menjawab, "Ya, ada." Lalu Raja An-Najasyi berkata, "Tolonglah bacakan untuk kami." Lalu Ja'far membacakan surah Maryam. Okey, sebenarnya kalau kita hati kita keras, salah satu cara dia adalah kita kena bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau kita tak mampu hingga menyentuh hati kita, boleh pendengarkan, cari kat YouTube banyak, cari ayat-ayat Quran yang kita sangat suka bacaan dia, cara dia baca. Cuba dengar, kita nak hidupkan hati kita. Sebab apa yang jadi kepada Raja An-Najasyi ni, dia tersentuh hati dia selepas Ja'far membacakan surah Al-Maryam. Surah Maryam. Al-Maryam ke? Saya pandai je tak Ma'al. Okey, maafkan saya. Boleh rujuk surah Maryam sebenarnya. Antara bacaan tersebut seperti berikut, maksudnya, ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, iaitu ketika menjauhkan diri daripada keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Maka dia membuat tabir yang melindunginya daripada mereka. Lalu kami mengutuskan roh kami, iaitu malaikat Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dengan bentuk yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu
kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Jika kamu seorang yang bertakwa. Dia cakap macam tu sebab dia tak tahu Jibril tu siapa. So Jibril menjawab, hanya sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak lelaki yang suci, bakal menjadi Nabi. Surah Maryam ayat 16 hingga 19. Boleh pergi rujuk balik. Maafkan tadi saya buat kesilapan dengan sebutan al tu. Raja An-Najasyi sebab mendengarnya. Okey, tengok. Cuba bacakan balik surah Maryam 16 hingga 19. Kalau kita baca, tersentuh tak hati? Sebab Raja An-Najasyi bila didengarkan surah Maryam ni ayat 16 hingga 19, dia mengalir air mata. Mengalir bukan sikit, mengalir dengan deras. Kita kena buat sampai hadir perasaan tu, perasaan sangat sedih, sangat. Sebab kalau kita mengalirkan air mata, kita sama juga, sebabkan keimanan kita sama juga macam kita memadamkan api neraka. Sebab tu penting untuk kita menangis kerana Allah. Lalu saya sambung, beliau berkata, apa yang mereka bacakan kepada kami dan apa yang dibawa oleh Isa berasal daripada sumber yang sama. Pada dia sama je, kisah sama. Dan demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian selagi aku masih hidup. So dia rasa sama. Kristian pun macam tu juga Pasal Islam pun sama. Maksudnya ada kesamaan di situ. So kenapa dia nak melawan orang-orang Islam Kenapa dia nak perlu serahkan kepada orang kafir Quraisy yang dia tahu mereka ni telah menzalimi muslimin. Sebab itulah muslimin muhajirin ni lari ke Habsyah. Beliau memerintahkan kepada pengawalnya, kembalikan hadiah-hadiah daripada Amru bin Al-As dan sahabatnya itu, aku tidak memerlukannya. Allah tidak menerima suapan. Dia tadi tidak menerima suapan rasuah. Saya sini ada sikit typo. Daripada aku ketika aku kembalikan ke negeriku, untuk apakah aku menerimanya daripada mereka ini? Maksudnya masa dia nak balik ke Habsyah, dia kan disingkirkan. Masa dia nak mai balik pun tak ada sebarang hadiah ke apa. Maksudnya suapan lah. Sekarang kalau ikut sekarang ni rasuah lah. Dia ada sebarang rasuah pun. Maksudnya dia punya pelantikan tu secara tulus lah. Secara tulus, clean. Sebagai raja tu clean tak ada berlakunya sebarang rasuah. Kepimpinan pun macam maksudnya nak lantik Perdana Menteri ke apa, tak ada proses rasuah yang berlaku. So itu pemimpin yang bersih lah. Bersahabat dengan Rasulullah SAW dari jauh. Sebenarnya raja ni tak dapat bertemu dengan Rasulullah. Dia hanya mendengar daripada ayat Al-Quran, perbicaraan Ja'far, maksudnya melalui perantaraan sahaja. Dia tak pernah jumpa secara bersemuka. Keadilan Najasyi melindungi kaum muhajirin yang berhijrah ke negerinya menggembirakan Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi apabila Rasulullah mendengar betapa tawaduknya hati Najasyi terhadap kebenaran Al-Quran, meskipun mereka tinggal berjauhan namun hubungan mereka menjadi akrab. Sebab Raja Najasyi kata Kristian dengan Islam ni daripada apa yang dia dengar daripada Ja'far baca ayat Quran Maryam tu, surah Maryam. So dia rasa benda tu sama. Yang biasa mungkin sekecil-kecil lidi. Dia ada tunjuklah lidi tu dekat Ja'far. Kita punya perbezaan hanyalah sebesar ini saja. Kristian dengan Islam tu kira bersaudara, bezanya sikit saja. Perbalahan tu hanyalah sedikit saja. Sebab tu Kristian masa dulu ada dengan Islam boleh berkawan pada zaman dulu. Sekarang dah jadi lain lah. Kita teruskan dulu. Pada tahun baru 7 Hijrah, Rasulullah SAW berhajat untuk berdakwah kepada 6 orang pemimpin negeri tetangga agar masuk ke agama Islam. Beliau menulis untuk mengingatkan mereka tentang iman dan menasihatkan mereka tentang bahaya syirik dan kekufuran. Maka baginda menyiapkan 6 orang sahabat. Mereka mempelajari bahasa kaum yang hendak didatangi dan agar dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna. Setelah siap, ke-6 sahabat itu berangkat pada hari yang sama. Di antara mereka ialah Amru bin Umayyah yang diutuskan kepada Najasyi di negeri Habsyah. Amru bin Umayyah Abdul Dabari menghadap Najasyi. So Amru ni yang akan sampaikan Islam tu. Dia memberi salam secara Islam dan Najasyi menjawabnya dengan lebih indah
serta menyambutnya dengan baik. Setelah dipersilakan duduk di majlis, Allahu Akbar, keluar apa pula ni? Okay, nanti kita sambung balik sekejap, ada gangguan sekejap telefon saya. Okey, kita sambung. Cerita ni sangat panjang. Macam mana ni? Kita adakah perlu skip dan kita buat to be continue atau kita teruskan? Macam mana para pendengar? Kalau lah boleh jawab kan? Sebab bagi saya terlampau panjang cerita dia ni. So, saya macam betul perlu teruskan ke kita sambung kemudian? Kita sambung hari esok boleh? Kita sambung hari esok. Macam mana dia boleh peluk agama Islam? Dia macam jadilah suspense sikit. Macam mana? Thriller. Ada thrill tak? Okay, kita sambung esok lah. Macam mana dia boleh peluk agama Islam tu? Salah satu dia dah start tahulah bahawa Islam dengan Kristian ni tak ada beza apa pun sangat, sikit sangat. Perbezaan dia percaya yang Nabi Isa tu anak Tuhan. Itu je. Kita percaya Nabi Isa tu sebagai Nabi utusan Allah. Perbezaan yang sikit tu saja, nanti kita akan sambung lah kisah ni. Sebab terlampau panjang. Takutnya ni jadi sejam cerita Raja Najushi je. Habis kita punya tadabbur Al-Quran. Okey, kita terus sambung dengan tadabbur Al-Quran kerana kita kena ringkaskan sebab saya rasa tadi saya dah cerita dah panjang dah pasal Raja Najushi, maka harap dapat sedikit point lah. Okey, Raja Najushi ni jenisnya adil. Raja Najushi ni bila dengar Ja'far baca Al-Quran surah Maryam, dia mengalirkan air mata. Dia ada perasaan. Kristian dengan Islam pada masa dulu sama, perbezaannya sikit saja, iaitu Nabi Isa bagi mereka adalah anak Tuhan, dan bagi kita Islam, Nabi Isa adalah utusan Allah, seorang Nabi. Okey, so kita bacakan surah Al-Ma'idah ayat ke-83. Dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab dan dari kebenaran Al-Quran. Sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Oleh itu, tetapkanlah kami bersama-sama orang yang menjadi saksi yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah sebagai Tuhan kami. So, maksudnya dekat sini dapat tahulah kan, dapat boleh agak lah next cerita Raja Najushi ni macam mana dia akhirnya peluk agama Islam. So kita boleh baca surah Maryam tadi yang dinyatakan dan juga surah Al-Ma'idah ayat ke-83. Cuba ulang-ulang, cari reciter yang sedap, yang kita rasa terusik kita punya jiwa. Cuba pasangkan surah ni, sebab kalau ada tersentuh hati dan menangis, maksudnya hati kita dah lembut lah tu. Okay, sebab kita nak mengalirkan air mata untuk memadamkan api neraka. Ayat ini adalah tentang kisah seorang yang menangis setelah mendengar ayat Al-Quran dibacakan, iaitu Raja Najushi. Gugurnya air mata tanda hati kita sudah mengalami sesuatu yang tidak boleh dijelaskan dengan perkataan. Secara tidak langsung, sesuatu bacaan yang membawa kepada pengampunan dosa kerana menyesali dosa-dosa silam. 5 cara menjiwai Al-Quran. Salah satu adalah dengan mindset unzila. Apa yang dimaksudkan mindset unzila adalah Al-Quran tu datangnya dari tempat yang paling tinggi. Dia turun daripada langit. Bersifat memandu, panduan ke arah tujuan yang benar. Dia sebagai pemandu kepada kehidupan kita. Ketiga, meyakini Al-Quran memandu kehidupan dengan betul. Pemandu yang akan sampaikan kita ke destinasi yang tepat, iaitu syurga. So, kena ada mindset tu dulu. Bila kita yakin Al-Quran ni akan bawa kita ke syurga, insyaAllah kita akan beriman dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Seterusnya, mendengar dengan teliti. Kalau ayat Al-Quran disampaikan, kena dengar. Sebab tu, kalau boleh, dalam kereta, saya pernah dengar, ustaz ke ustazah saya pernah lupa, kata, kalau kita hanya pasang tapi kita menyembang dudang, dia tak menghormatilah Al-Quran tu. Pasang dan dengar. Kita kena fokus. Fokus dengan ayat Quran tu.
jumpa berbicara lah sebenarnya. Sebab kita kena dengar. Walaupun kita tak faham, pasangkan saja, cuba dengarkan saja. Sebab ikutkan Raja Najushi ni dia tak faham. Dia tak faham. Dia hanya mendengarkan saja dan dia mengalihkan air mata. Maksudnya hati dia yang tergerak. Seterusnya adalah mencari kebenaran. Yang ketiga, mencari kebenaran. Al-Quran memberitahu kebenaran jalan penyelesaian yang terbaik. Melalui Al-Quran kita dapat menemui penyelesaian yang terbaik. Contoh macam kita dibuang kerja atau reaksi terhadap situasi apa-apalah yang dialami kita pada ketika ini. Jika kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita tersentuh, oh macam ni Allah nak cakap kat aku gini. Okay. Kadang-kadang kita tersentuh, baru kita dapat terfikir, diilhamkanlah. Allah ilhamkan kita gini. Sepatutnya kita kena bertabah menghadapi ataupun kita bereaksi macam mana ke. Selalunya akan terjumpa. Kalau kita bersedih, berduka cita, kita ada masalah, kita mengadu ke Allah, kita baca Quran. Kita mengadu ke Allah tu cara kita berbicara dengan Allah. Cara Allah sampaikan kepada kita adalah melalui Al-Quran. So bukalah Quran untuk kita mendengar apa yang nak disampaikan Allah kepada kita. Okay. Dia sebenarnya mendengar. Kalau kita tak faham pun, katalah Al-Quran tak ada tafsir Quran sekalipun, dia akan tergerak hati, gerak-gerak hati tu. So jangan risau sangat. Kan takut kata tak faham Al-Quran pun. Tak, dia bukan macam tu. Hati sebenarnya dah kenal Al-Quran tu. Macam kita sebenarnya masuk masa mai ke bumi kan. Masa kita dihidupkan tu, kita memang dah mengakui dah Allah tu Tuhan kita sebenarnya. Kira roh tu dah ada lama dah. Cuma dia masukkan ke dalam badan ni, dipinjamkan dalam badan kita sekarang ni. Itu yang kita macam bila dah membesar kita kena berfikir apa semua tu. Sebab Allah suruh carilah, cari dia. Sebenarnya dah ada dah kat kita. Sebab tu macam mana orang kafir bila masuk Islam, sebab dia sebenarnya asal naluri asal memang nakkan kebenaran. Dia dah sebenarnya memang tahu sebenarnya Allah tu Tuhan. Cumanya bila dah dia punya background, dia punya situasi, keadaan dia hidup pada semasa dan sebelum ni, macam mana dia dibesarkan, mempengaruhilah siapa dia pada ketika ini. So dia jadi larilah daripada agama. Kalau yang kafir dia lari daripada agama sebab dia tak ada disentuh langsung dengan ayat Al-Quran ke apa. Tu jadi macam tu. Seterusnya model Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai model kita, macam idola lah. Bukan K-pop idola kita sepatutnya. Rasulullah adalah idola kita. Menghayati sirah Rasulullah banyak berkaitan dengan penurunan surah. Mengetahui dengan jelas peribadi dan akhlak Rasulullah. Kita kena mengenalilah untuk rasa cinta dan sayang pada Rasulullah, kena kenal lah Rasulullah. Macam kita minat kat siapa, K-pop ke, minat bola ke, kita akan kenal kan pemain tu kan. Kenal lah Cristiano Ronaldo, Messi, semua kita mengenali orang tu. Walau kita boleh minat, kita tengok cara perwatakan dia ke, macam mana dia menjadi player yang cemerlang. Dan K-pop saya tak pastilah, mungkin hiburan hati. Sebenarnya Al-Quran pun boleh dijadikan hiburan hati. Tapi tak ada hiburan terkinja-kinja tu. Hiburan hati tu rasa tenang je, seronok je, hati segembira. Hiburan lah tu. Kita terusnya membelet tafsir. Selalulah mengkaji dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran. Sebenarnya kita pun sekarang banyak sangatlah Al-Quran tafsir. Memanglah kita tak boleh nak buat tafsir macam mana ahli tafsir. Bukanlah kita sampai mahir macam tu, kita pandai-pandai pula. Taklah, tetap kena rujuk dengan ahli tafsir, ustazah, kena rujuk. Cuma untuk sekali imbas yang kita ni, kita boleh ada Al-Quran tafsir. Sedikit sebanyak kita faham. Ini apa kan. Yang dibicarakan tu kita tahulah. Pokok ke, kan, bumi, langit kan, al-mulk kan, langit dan bumi, kita faham lah, dah ada tulisan kat situ. Tapi nak untuk secara detail kena rujuk lah yang pakar. Macam tu. Seterusnya Raja Syahid melihat Raja Syahid. Saya ingat Raja Syahid, semaaf yang saya ni gabun mata. Rasa Syahid melihat seperti berada di tempat kejadian walaupun jauh.
Syahid tu maksudnya saksi ya. Saksi. So kita macam menyaksikan kejadian tu melalui Al-Quran. Walaupun kita tak ada pada zaman dahulu, tapi dengan cara macam ni, contoh macam ni, berkisahkan sirah Nabi, so kita dapat menyusuri faham kejadian masa tu, dapat gambarkan. Itulah jadi rasa saksi tu, rasa menyaksikan. Syahid. Syahid tu adalah menyaksikan. Saksi. Aku ni saksi kan. Okey, itu saja saya rasa. Sebab kisah yang panjang Raja Najasyi ni nanti kena sambung. Saya rasa mungkin kena sambung esok. Kalau tak nanti jadi panjang-panjang sampai 2 jam. Siapa nak dengar? Saya buat pendek-pendek 10 minit pun tak ada orang nak dengar. Sebab ini adalah channel saham sebenarnya. Saya just nak buat satu slot untuk saham akhirat. Hopefully siapa yang dengar tu tak tahulah. Saya tak tahu, mungkin 3 orang ke 10 orang. Viewers saya tengok sikit je. Tapi harap tersampailah, tersentuh. Ataupun terasa minat untuk mendalami Al-Quran. Minat untuk mengetahui kisah-kisah sirah Nabi. Hopefully lah tergerak hati. Sepatutnya kan saya kena sampaikan sampai orang menangis tau. Tapi saya tak diberikan kelebihan tu untuk buat orang rasa tersentuh hati. Sebenarnya kisah ni sepatutnya boleh buat orang menangis dengan ni. Sebab bagi saya mungkin kena dengarkan Al-Quran, kena baca Al-Quran. Ustaz yang boleh baca Al-Quran kisah ni mungkin tersentuh hati. Sebab saya baca ni cakap bahasa Melayu kan, saya tak tersentuh hati. Kena dengarkan. Sebab tu saya tu minta tolong pergi dengarkan surah Al-Ma'idah ni, ayat ke-83 ni, dengan tadi Maryam, surah Maryam tadi yang ke berapa, 16 saya kata silap. Kita rujuk balik. Panjang sangat lah cerita ni, sampai saya tak tahulah, terlampau panjang sampai saya rasa alamak, tak boleh ni diteruskan, nanti takut sampai esok tak habis-habis sampai buka puasa. Ni surah Maryam 16 hingga 19. Rujuk balik 16-19. Lepas tu dengan Maidah 83. Okay, pergi dengarkan balik. Cuba tengok tersentuh tak hati kita. Dan saya nak selitkan sikit. Kata cerita Najasyi boleh pula terselit. Benda lain nak selitkan pula. Saya nak ceritakan sikit pasal saya tengok ustaz tidur semalam. Yang dekat TikTok tu. Yang dekat TikTok. Kan ada yang dia Islamkan seorang tu. Saya lupa nama apa. Sarah Sarah atau seorang lagi ada juga tersentuh hati dengan bacaan Al-Quran. Untunglah. Sebab kita cemburi orang macam tu. Kebolehan dia membacakan Al-Quran sampai menyentuh hati perasaan orang lain. Sampai kan menangis orang tu. Itu contoh. Sesuai sangat dengan ayat sekarang ni. Ayat Maryam 16-16 dengan ayat Al-Ma'idah 83. Bila dibacakan ayat Quran tersentuh hatinya hingga mengalirkan air mata. Sebiji. Itu lah. Siapa boleh tengok, kita tengok balik macam mana ustaz tidur dia gerakkan hati non-Muslim. Seorang daripada Taiwan, seorang daripada Korea, kata silap. Perempuan lah. Tapi masalah netizen Malaysia ni sangat jahat lah. Jadi jahat mulut. Keyboard warrior kan, keyboard warrior kata kena pakai tudung. Kawan tu pun masuk Islam, paksa dia pakai tudung. Kata babi tu haram. Tak boleh makan babi, tak boleh minum arak. Kawan sebenarnya daripada kecil sampai ke besar, benda tu biasa, dibolehkan untuk dia. Tiba-tiba sebab dia masuk Islam, kena habis semua ubah. Tak kawan tu lari pada Islam nanti. Slow-slow lah. Pandailah Allah didik dia nanti. Maksudnya Allah akan sentuh hati dia dan dia mungkin melalui orang lain sampai kat dia. Mungkin slowly. Tak akan tiba-tiba nak kena give up everything. Nanti dia rasa stres lah. Mungkin dia terpaksa berdepan dengan keluarga dia. Tiba-tiba dia perlu agama Islam. Lepas tu nak kena tinggal ke semua benda yang dia suka, habis semua ke. Yang dia biasa. Kalau kita tiba-tiba kata masuk agama Islam tak boleh makan nasi contoh. Tak boleh makan nasi, tak boleh makan tom yum, cendol semua kena tinggalkan. Lagi apa? Segitu suka main kucing tak dibenarkan. Contoh, lagi apa lagi? Makanan ayam tak dibenarkan. Marah tak? Okeylah, terganggu lah, stres. Jadi macam betul ke masuk Islam ni bagus, apa nikmatnya Islam? Macam stres je. Takkah orang kepikir macam tu? Orang non-Muslim lah, kita tak apalah dilahirkan sebagai Islam. Yang dia tak dilahirkan dari Islam, baru sehari 2 dah kena kecam. Apa ni netizen Malaysia ni? Lepas tu lagi satu nak ceritanya, lagi satu, kita ni dilahirkan sebagai Islam, sepatutnya kita kena rasa bersyukur sangat-sangat.
Kena rasa bersyukur sangat-sangat. Sebab kalau kita dilahirkan bukan sebagai seorang Islam, macam mana kita nak cari agama Islam? Cuba fikirkan balik, renung-renungkan dan selamat beramal je kan. Tak, cuba fikirkan balik, macam mana kalau kita ni bukan dilahirkan sebagai agama Islam. Itik pun bersetuju dengan saya. Saya ada Itik sebelah ni. Itik ni suka main kat tingkap, hari-hari nak cerita kat dia cerita dia. Tengok tu. Macam mana? Cuba fikirkan. Adakah kita berasa bersyukur dan menikmati agama Islam? Sampai orang lain dengan ayat Quran, dia tak tahu apa, dia boleh menikmati agama Islam tu sendiri hanya dengan sekali bacaan. Tapi kita yang hari-hari boleh baca Quran, hari-hari boleh dengar Quran, dari kecil dengar Quran, baca Quran alif bata. Adakah kita menikmati agama Islam tu? Adakah kita mensyukuri? Sebab kita, kalau kita betul-betul lah ada rasa perasaan sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Allah, kita tak akan berperangai macam mana tindak tanduk kita tu tak menunjukkan kita seorang Islam yang berakhlak mulia kan. Bukanlah mak kata sikit-sikit. Memang of course lah, kita bukanlah orang yang perfect kan, bukan orang yang sempurna, sentiasa berbuat dosa, pelaku dosa lebih kata macam tu. Tapi at least tergerak hati kita untuk menjadi baik tu, dan berasa rezekinya kita lahir sebagai seorang Islam dan merasa nikmat Islam tu sendiri. Kalau tak ada perasaan tu, kena cari lah. Kena cari. Macam kita buat entry saham lah, tak jumpa teknik yang sesuai, setup yang betul, carilah sampai jumpa. Takkan nak give up macam tu buat tak tahu lah. Nanti mati, insyaAllah aku mati sebagai Islam dah. No. Hidup tu sebagai seorang Islam tak? Hati hidup sebagai orang Islam tak? Pemikiran hidup sebagai orang Islam tak? Perwatakan, pergerakan, everything. Hidup sebagai seorang Islam tak? Ada tak dalam diri kita? Pemikiran kita, pergerakan kita sentiasa ingat Allah, sayang ke Allah, ada? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sentiasa ingat, terindu-rindu, ada? Patutnya kena fikir semua tu. Sebab saya cakap, semalam lah kan, saya tengok bila orang tergerak hati saya macam sedih lah. Saya memang kalau ada time-time macam tu, saya macam memang mengalir air mata, of course lah kan. Kita tengok ya Allah, kenapalah aku tak macam ni kan, kenapalah aku tak digerakkan hati macam mana orang yang pertama kali Islam menyentuh jiwa dia. Kenapa bukan aku, ya Allah? Memang ada perasaan tu tau. Sebab tu rasa macam kita kena sampaikan lah bagi orang terasa. Tapi saya tak diilhamkan, dan saya mendoakan at least kan satu daripada 30 hari ni, daripada 30 hari saya duduk akan insyaAllah lah saya akan cuba buat 30 hari. Hopefully tak ada apa-apa gangguan, saya boleh teruskan 30 hari. Hopefully one particular day lah, satu daripada banyak-banyak tadabbur Al-Quran ni ada yang menyentuh jiwa orang sampai dia berasa nak berubah dan mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah. Hopefully saya berjaya buat pergerakan. Saya rasa sangat cemburu sebenarnya dengan Ustaz Tidur, sebab dia mampu bacakan Al-Quran sampai menyentuh jiwa. Saya tak mampu nak baca Quran. Kita rasa macam sepatutnya anak-anak Islam kita ni kena dididik untuk mahir dalam baca Al-Quran dari kecil. Dari kecil. Sebab Al-Quran tu dapat menyentuh jiwa. Rugilah kat kita yang kita membesar dengan sebagai seorang Islam tapi tak mampu membaca Al-Quran yang sampai menyentuh jiwa orang lain. Tapi belum terlambat. Kita masih ada masa. Allah masih bagi rezeki umur untuk kita. Mungkin bukan sekarang, mungkin setahun, 2-3 tahun. Sebab orang yang lahir pun bukannya dalam 10 tahun terus pandai kan. Pandai, dia banyak belajar. Mungkin katalah umur berapa sekarang yang mendengar ni, umur 30-40, mungkin lagi 20 tahun, umur 60 baru pandai. Why not? It's never too late untuk kita learn something new, membuat perubahan dalam hidup kita. Sebab kita tahu bila ajar kita mungkin panjang lagi, umur kita mungkin lambat lagi ajar kita masih ada peluang. Masih ada peluang untuk menjadi, bukan kata menjadi utusan Allah lah, maksudnya menjadi penyampai kepada kebesaran Allah, kebesaran ayat suci Al-Quran, dan nikmatnya beragama Islam. Supaya orang rasa nikmat beragama Islam bukan rasa satu tekanan atau macam banyaknya rules. No. Nak beri rasa keseronokan, kemakmuran, kesejahteraan dalam Islam tu. Dalam macam mana kita bagi salam kan? Sejahtera kepada kamu kan?
Macam itulah kita sepatutnya bentuk. Mungkin bukan sekarang, mungkin dari sekarang kita buat, mungkin dalam 10 years, 20 years barulah nampak perubahan ataupun impact tu. Tapi hopefully this is the turning point for everyone yang listen to my podcast. Saya panggil podcast lah sebab saya tak ada upah kan. Cuma cakap je, siapa dia ni cakap kan, bercakap je. Tapi hopefully lah, saya seorang insan, saya juga makhluk Allah SWT, dan saya niat lillahi ta'ala untuk membuat saham akhirat dan mengajak orang melakukan kebaikan. Hopefully lah menjadi asbab pahala saya dan kesemua yang mendengar ni, supaya sama-sama kita masuk syurga. Mungkin kita kekurangan nanti ke akhirat esok, timbangan kita kurang, tapi penyebabnya ni masuklah kita ke syurga. Kita tak tahu. Okey, panjangnya baby. Kalau cerita pasal Raja Najushi dah settle lah kan. Okey, tak apalah, kita sampai sini saja. InsyaAllah esok saya sambung balik Raja Najushi tu, nak kita habiskan. Macam ni dia pelik. Maafkan saya. Dah macam pelikan pula. Pelik-pelikan Counter pelikan. Dan macam mana dia boleh peluk agama Islam. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum. InsyaAllah bertemu lagi kita. Dan tolong carilah. Carilah satu ayat ke, dua ayat ke yang menyentuh perasaan. Cuba sampai mengalihkan air mata. InsyaAllah.